Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama lagi dengan saya Muhammad Hazim dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia. Hari ini kita akan menubual 4 ahli panel jemputan dan akan berbincangkan mengenai performance block dalam sukan. Untuk pengetahuan semua, performance block adalah secara relatifnya terhasil daripada mental block. Mental block ialah ketidakupayaan seseorang atlet untuk melakukan kemahiran atau pergerakan yang telah mereka kuasai sebelum ini. Jadi, saya akan menanyakan soalan kepada ahli panel yang pertama, iaitu Profesor Firdaus dari Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM. Baik Prof, apakah punca-punca lain atlet mengalami performance block dalam sukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada wartawan. Okey, baiklah. Antara faktor pengekang performance seseorang atlet adalah mengalami kecederaan. Baiklah, semua atlet tahu bahawa kecederaan adalah perkara utama yang perlu dielakkan kerana ia akan memberi kesan yang sangat buruk kepada atlet daripada segi fizikal dan mental. Okey, antara kecederaan yang selalu para atlet alami adalah seperti hamstring, ankle sprain yang sering berlaku dalam setiap sukan, mana-mana sukan. Tapi untuk sukan yang ekstrim seperti rugby ataupun hoki, kecederaan yang parah akan berlaku bila-bila masa saja seperti tulang patah, ACL ataupun HCL yang akan menyebabkan atlet ini terganggu dari segi mental. Hal ini kerana untuk merawat ataupun memulihkan kecederaan tersebut, ia mengambil masa yang sangat lama. Sebagai contoh, pemain bola sepak di Eropah yang mengalami hamstring tidak akan turun buat selama seminggu ataupun berbulan-bulan untuk merawat kecederaan tersebut bagi memastikan atlet dalam keadaan yang baiklah, maksudnya perfect condition. Jadi, jika seorang atlet itu mengalami injury, emosi atlet tersebut akan terganggu seperti frust, marah-marah, sedih terhadap diri sendiri kerana mereka tak dapat bermain dengan tempoh yang sangat lama dan sebagainya. Jadi, perkara ini akan menyebabkan atlet tidak dapat perform dengan sebaik mungkin dalam karier mereka, dan ini adalah punca seorang atlet itu emosi. Okey, untuk mengelakkan daripada berlakunya kecederaan, maksud saya untuk mengambil langkah untuk berlakunya kecederaan, atlet mestilah berdisiplin terhadap diri mereka sendiri, seperti mereka melakukan warm up sebelum melakukan permainan dan cooling down selepas melakukan permainan. Selain itu, atlet juga patut patuh terhadap arahan doktor mereka jika mereka dilarang untuk bermain, supaya untuk mereka sembuh secukupnya agar dapat bermain dengan dalam keadaan situasi yang badan mereka perfect condition untuk bermain. Selain itu, seorang atlet juga perlu bila sudah pulih daripada kecederaan, mereka perlukan sifat dedikasi yang tinggi untuk training ataupun bermain semula dengan lebih semangat untuk mereka mendapatkan performance yang sangat baik. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Kembali kepada wartawan. Terima kasih Prof atas info tersebut. Seterusnya, mari kita bertanyakan kepada panel kedua, iaitu Saudara Ashraf sebagai atlet bola sepak negara mengenai tanda-tanda seseorang atlet itu mengalami mental block. Silakan. Terima kasih. Saya Kushairi Ashraf sebagai seorang atlet universiti berbesar hati untuk menjawab persoalan itu tadi. Antara simptom-simptom bahawasanya seseorang atlet itu mempunyai masalah sekatan mental ialah: yang pertama, mereka tidak akan konsisten dalam menunjukkan prestasi mereka. Ini bermaksud atlet itu mempunyai kitaran prestasi yang tidak menentu. Hal ini akan terjadi apabila seseorang atlet itu tidak mempunyai keyakinan dalam diri mereka untuk menunjukkan hasil prestasi mereka yang sebenar. Ini disebabkan oleh faktor psikologi, iaitu dalam sifat kepribadian mereka yang tidak dapat
menghasilkan adrenalin untuk meyakinkan mereka. Sistem sekatan mental yang keduanya ialah berpunca daripada ketakutan untuk membuat kesilapan. Seperti yang kita ketahui, kesemua atlet termasuk diri saya sendiri mempunyai masa silam dalam tempoh kegagalan mereka. Selain itu juga, dengan adanya jurulatih dan pengurus pasukan yang menaruh harapan yang tinggi di atas bahu atlet itu sendiri, maka atlet itu akan berasa beban yang amat berat untuk dipikul yang dipertanggungjawabkan atas diri mereka. Seterusnya ialah berpunca daripada cara bermain sesuatu sukan itu. Seperti contoh, mana-mana atlet akan mengeluarkan sehabis baik tenaga mereka untuk menunjukkan prestasi yang terbaik demi mendapat tempat pertama atau johan dalam sesebuah pertandingan itu. Akan tetapi, jika mereka amat memfokuskan terhadap untuk memenangi pertandingan itu, maka prestasi mereka akan menurun. Kerana mereka terlalu memfokuskan kemenangan berbanding untuk menunjukkan prestasi mereka yang sebenar. Akhir sekali, faktor perasaan yang tidak dapat dikawal. Setiap atlet akan mempunyai masalah rasa kecewa dan marah atas kesilapan yang mereka lakukan. Namun begitu, tiada seseorang atlet pun yang mempunyai kesempurnaan dalam diri mereka untuk tidak menerima kelemahan diri mereka sendiri. Oleh itu, atlet yang sebegini sukar untuk menyesuaikan diri dengan kesilapan mereka. Hal ini juga dikenali sebagai sukar untuk settle down. Ini bermaksud... Terima kasih saudara Ashraf atas info tersebut. Baiklah, kita terus pergi ke panel ketiga, iaitu saudara Aidil sebagai jurulatih kebangsaan. Pada pendapat Aidil, sebagai seorang jurulatih kebangsaan, adakah permakanan kurang baik dan kemarahan seseorang atlet terlibat dalam performance block? Silakan. Baiklah, pemakanan dan kawalan emosi yang kurang baik akan menyebabkan seseorang atlet tidak dapat mencapai prestasi pada tahap yang paling optimum. Pengambilan nutrien yang sihat amat penting buat para atlet. Hal ini kerana khasiat yang terkandung di dalam nutrien tersebut akan menyumbang tenaga kepada para atlet. Sebagai contoh, pengambilan karbo seperti nasi, roti, kentang, bijirin dan protein seperti daging sebelum pertandingan adalah penting buat para atlet. Jika para atlet kurang peka tentang pengambilan nutrien yang sihat ini, kemungkinan besar untuk para atlet cedera atau kurang bermain semasa pertandingan adalah amat tinggi. Selain itu, kekurangan pengambilan nutrien juga boleh menyebabkan daya tahan kesakitan atlet berkurangan. Diet yang sihat seharusnya diamalkan dari latihan, bukan semasa waktu pertandingan sahaja. Seterusnya, mengawal kemarahan. Mengawal kemarahan semasa hari perlawanan adalah amat penting buat semua atlet. Hal ini kerana jika para atlet tidak tahu mengawal emosi mereka, pasti mereka dalam keadaan yang amat susah. Antara contoh yang kita boleh ambil untuk mengawal kemarahan ialah atlet mestilah mengetahui batas mereka, mengetahui apa yang menyebabkan mereka marah, bertenang dan mengetahui kesan dari kemarahan. Para atlet sepatutnya mengetahui kesan dari kemarahan. Sebagai contoh, jika seseorang atlet tersebut terlampau mengikut emosi semasa perlawanan, beliau atau pasukan beliau akan berada dalam zon bahaya, seperti beliau atau pasukan beliau dikenakan penalti. Perkara ini memerlukan kerjasama dari semua atlet supaya perlawanan berjalan lancar dan licin. Kesimpulannya, emosi yang negatif tidak perlu dibawa ke dalam apa-apa pertandingan atau perlawanan. Adat permainan sememangnya ada kalah dan menang. Para atlet seharusnya menerima keputusan tersebut kerana setiap kemenangan dan kekalahan datang dari usaha diri mereka sendiri. Terima kasih saudara Aidil atas penjelasan yang sangat menarik tadi. Bagi tidak membuang masa lagi, kita terus dengan panel terakhir kita, iaitu saudara Alif, wakil pelajar daripada Sekolah Sukan Bukit Jalil. Okey, sebagai seorang atlet sekolah, adakah kecederaan mengganggu prestasi ketika anda bersukan atau bertanding? Silakan. Terima kasih Encik Azim. Ya, saya sangat bersetuju dengan kenyataan bahawa kecederaan memang akan membuatkan prestasi seseorang terganggu.
kerana saya sendiri sebagai pelajar sekolah pernah mengalami kecederaan buku lali ketika saya pergi bertanding di kejohanan bola sepak untuk mewakili sekolah. Jadi di kejohanan itu saya telah mengalami kecederaan yang agak serius dan saya tidak melalui apa-apa rawatan yang rapi sebelum pertandingan. Jadi ketika saya bermain, saya punya mental agak terganggu lah, kerana saya perlu menahan sakit sambil saya perlu memenangi permainan tersebut. Jadi ini akan mengganggu prestasi tahap tertinggi saya lah, kerana mental saya dalam keadaan yang tidak stabil. Dan saya nak ringkaskan di sini bahawa kecederaan, walaupun ada sedikit berlaku kecederaan, dia tetap akan mengganggu prestasi seseorang tersebut. Dia tidak kira atlet negara ataupun seorang pelajar sekolah. Terima kasih saudara Alif atas info tersebut. Baiklah, sebagai kesimpulan, mental block ini boleh memberi kesan yang drastik kepada perkembangan atlet. Namun, secara keseluruhan, mental block ini bukan penghujung. Terdapat banyak teknik yang boleh digunakan oleh atlet untuk mengatasi halangan ini, dan ia lebih mudah untuk melawan dengan bantuan jurulatih, rakan sepasukan atau ahli psikologi sukan. Baiklah, itu sahaja daripada kami. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang buruk datang daripada diri saya sendiri. Jumpa lagi di episod seterusnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.